Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Aqilah binti Sa'ari, nombor matrik 059328. Tajuk yang akan kami bawa ialah membincangkan mengenai 3 teori, iaitu teori konflik, teori struktur kefungsian dan teori interaksi ekologi manusia. Teori memainkan peranan yang penting dalam sesebuah penyelidikan, khususnya dalam bidang kajian sosiologi. Dari sudut sosial pula, teori ditafsirkan sebagai suatu penerangan yang terbentuk secara sistematik dan teliti terhadap sesuatu fenomena sosial. Teori struktur kefungsian, teori konflik dan teori ekologi manusia adalah teori yang terhasil daripada bidang sosiologi. Tokoh-tokoh sosiologi seperti Malinowski, Robert K. Merton telah memainkan peranan yang penting dalam kemajuan teori ini. Teori konflik sosial mendapat populariti pada tahun 1960-an selaras dengan gelombang kebebasan individu di barat, tetapi sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-17. Di samping itu, teori sosiologi konflik adalah alternatif kepada struktur fungsionalisme. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul berlakunya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berkelakuan menyimpang. Perspektif konflik selanjutnya menekankan sifat masyarakat yang majmuk dan tidak keseimbangan pengagihan kuasa yang berlaku di kalangan pelbagai kumpulannya. Seterusnya, untuk teori struktur kefungsian pula, dalam kajian sosiologi, struktur menandakan unit-unit sosial iaitu individu, kelas sosial dan juga institusi sosial yang mempunyai kaitan antara satu sama lain. Struktur ini dikatakan wujud dalam setiap institusi sosial termasuklah keluarga, agama, pendidikan dan sebagainya untuk menentukan kewujudan hubungan sosial yang kekal dan stabil. Fungsi pula memainkan peranan yang penting dalam usaha mengekalkan dan memelihara sesuatu struktur sosial. Fungsi adalah asas kepada struktur sosial dan struktur sosial pula melahirkan fungsi dalam sistem kehidupan sosial. Secara umumnya, fungsi dirujuk sebagai proses yang dinamik pada struktur sosial yang membawa kepada kewujudan aktiviti-aktiviti berlainan dalam kalangan masyarakat. Teori interaksi ekologi manusia menurut Yuri Brenner adalah pandangan sosial budaya pembangunan yang terdiri daripada 5 sistem alam sekitar, mulai dari interaksi langsung input dengan ejen sosial yang berkembang dengan baik kepada input budaya berasaskan luas. Teori ekologi, konsep ekologi manusia mengenai saling ketergantungan antara manusia dan alam sekitar, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Pendekatan ekologi atau ekosistem berkaitan hubungan antara manusia dan persekitaran sekitarnya mengikut peraturan norma budaya yang diterima. Konsep ekologi manusia juga dikaitkan dengan pembangunan. Sekian sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya yang akan membincangkan lebih mendalam lagi mengenai 3 teori tersebut. Nama saya ialah Nur Hidayah binti Khairuddin, bernombor matrikan 059017. Teori konflik ini menganggap bahawa konflik adalah satu aspek utama yang dikenali sebagai fundamental dalam kehidupan masyarakat dan ia tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya. Dari perspektif teori konflik, undang-undang menjadi alat penting untuk digunakan oleh pihak berkuasa bagi menjamin supaya anggota masyarakat tidak melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang menjejaskan keutuhan institusi utama masyarakat. Teori yang pertama dihasilkan oleh Karl Marx adalah teori kelas teori, iaitu ekonomi merupakan faktor utama atau basic structure dalam masyarakat. Faktor-faktor lain seperti politik, agama dan lain-lain yang disebut sebagai superstructure adalah bergantung kepada faktor utama tersebut. Sebagai contoh, Karl Marx mengatakan perkembangan moden yang membawa kepada kekayaan material dapat membebaskan manusia daripada kesempitan hidup. Namun keadaan ini dikatakan akan membawa kepada penindasan golongan minoriti yang menguasai modal atau kekayaan ke atas golongan majoriti yang tidak menguasai modal atau kekayaan. Teori dialektik teori ini adalah untuk memperluaskan gagasan dialektik of ideas yang dikemukakan oleh George Hegel kepada aspek material yang dikenali sebagai konsep dialektika materialism. Menurut beliau, setelah membuat penelitian terhadap sesebuah fenomena sosial, seseorang itu boleh memisahkan nilai daripada fenomena tersebut, malah boleh dijadikan sebahagian daripada kajian. Teori ini juga tidak melihat kepada semasa sahaja, malah keadaan masa lalu dan juga masa akan datang.
Teori alienasi iaitu alienation theory ini menjelaskan keadaan di mana manusia dikuasai oleh gerak kuasa, force yang dicipta sendiri atau dikenali sebagai kuasa-kuasa alien. Sebagai contoh, wang yang dicipta oleh manusia dan akhirnya menguasai diri mereka sendiri, dan kekuasaan seseorang itu bergantung kepada kuasa wang yang dimilikinya. Dahrendorf menghasilkan teori struktural fungsional, structural functional theory. Teori ini menumpukan perhatian kepada soal ketenteraman, orderliness dan persetujuan konsensus dalam masyarakat. Teori konflik pula tertumpu kepada soal perselisihan pendapat, pembalahan dan konflik dalam masyarakat. Beliau mengatakan teori ini adalah kerana beliau mengatakan bahawa masyarakat mempunyai dua muka, two faces, atau kedua-dua pihak, iaitu pihak yang pertama mewujudkan persetujuan, konsensus, dan di satu pihak lain pula mewujudkan konflik. Teori fungsionalisme, functional theory, menitikberatkan soal kestabilan dan integrasi dalam masyarakat. Teori konflik pula menitikberatkan soal perubahan dan disintegrasi pada pelbagai unsur dalam masyarakat. Saya Umi Maisara binti Muhammad Rani bernombor matrik 059226. Salah seorang pengasas bagi teori konflik iaitu Lewis Alfred Kozer. Beliau merupakan seorang ahli sosiologi berkebangsaan Amerika Syarikat. Menurut perspektif beliau, yang merupakan salah seorang tokoh bagi teori konflik ini, beliau mengatakan bahawa teori konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik juga dapat menimbulkan impak yang positif. Bagi Kozer, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi. Hal ini dikatakan demikian kerana konflik tidak semestinya merosakkan atau bersifat buruk, kerana ianya juga boleh menimbulkan satu keadaan yang bersifat positif. Beliau memberikan gambaran bahawa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status dan sumber-sumber kekayaan yang terhad dan tidak mencukupi. Beliau membezakan konflik menjadi dua jenis iaitu konflik realistis dan non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. Sebagai contoh, konflik yang berlaku antara pihak pengurusan dan organisasi kerja sosial seperti jumlah gaji yang tidak setimpal dengan kerja. Manakala konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis dan lahir kerana adanya keperluan bagi melepaskan ketegangan dari salah satu atau dua pihak yang berkonflik. Bentuk konflik non-realistis dalam masyarakat tradisional seperti pembalasan dendam melalui ilmu gaib, manakala bentuk konflik non-realistis bagi masyarakat yang telah maju seperti perumpamaan kambing hitam. Sebagai contoh, salah seorang pekerja sosial menggunakan seorang pekerja sosial yang lain sebagai kambing hitam bagi menutup segala kesalahan yang dilakukan olehnya. Pendapat beliau mengenai konflik adalah konflik itu bersifat fungsional, baik atau bersifat disfungsional, buruk, bagi hubungan-hubungan dan struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Namun begitu, perhatian beliau terhadap teori konflik memang lebih tertumpu pada kebaikan berbanding keburukan. Pandangan Kozer terhadap kebaikan suatu konflik menyatakan bahawa konflik dapat mengubah bentuk interaksi. Oleh kerana itu, konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik secara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok serta individu dengan kelompok, merupakan salah satu cara dalam mempersatukan elemen masyarakat. Hal ini kerana konflik yang terjadi tidaklah selalu bersifat negatif, melainkan konflik juga bersifat positif dalam hal mempersatukan berbagai kepentingan sosial di dalamnya. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haizah binti Ma'amin, nombor matrik 059228. Seterusnya, teori struktur kefusian. Tokoh dalam teori ini dipelopori oleh Tucker Parson 1950 dan George Peter 1949, yang mana mereka ini memfokuskan kepada perhubungan antara keluarga dan unit sosial. Manakala Newman 2002 menyatakan bahawa pendekatan teori struktur kefusian dapat digunakan untuk menganalisis peranan keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada kestabilan keluarga di dalam masyarakat. Keluarga yang terdiri daripada suami, isteri dan anak.
Keluarga ini terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Terdapat dua perspektif terhadap keluarga dalam teori struktur kefusian ini, iaitu mikrososial dan makrososial. Mikrososial bermaksud keluarga sebagai satu unit sosial yang asas dalam masyarakat, dan mikrososial pula ialah keluarga sebagai sebahagian daripada sistem sosial. Setiap bahagian berfungsi dengan pengertian setiap bahagian memberikan sumbangan. Sumbangan setiap bahagian itu adalah untuk memenuhi pelbagai keperluan dalam masyarakat, termasuk keperluan sara diri, integrasi dan lain-lain. Para fungsionalis sering membuat analogi atau mengibaratkan masyarakat itu seperti organisme biologis seperti tubuh badan manusia yang terdiri daripada anggota-anggota badan. Setiap satunya berfungsi, iaitu dalam memberikan sumbangan terhadap wujudnya tubuh badan tersebut sebagai satu keseluruhan. Parsons mengatakan setiap sistem dalam masyarakat mesti digerakkan bagi memenuhi 4 keperluan utama atau AGI. Melalui AGI kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Yang pertama, adaptation, goal, integration, latency. Adaptation, mana-mana sistem mesti adapt atau menyesuaikan diri dengan persekitaran sosial dan bukan sosial, iaitu sebuah keluarga harus adapt dengan lingkungan di mana mereka berada. Sebagai contoh, keluarga yang dari kampung berpindah ke bandar. Yang kedua itu goal. Setiap sistem mempunyai matlamat tertentu yang hendak dicapai, dan segala sumber manusia dan bukan manusia yang ada dalam masyarakat perlu dimobilisasikan bagi mencapai matlamat tersebut. Yang ketiga, integration. Integration, sebuah keluarga harus saling memiliki hubungan, saling menyesuaikan. Dan latency, sebuah keluarga harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki agar sesuai dengan sistem. Sekian, terima kasih. Saya Nurdiana Atira Abdi Salman bernombor matrik 059711. Teori struktur kefusian mempunyai dua konsep yang diketengahkan, iaitu yang pertama, peranan dan aktiviti instrumental, dan yang kedua ialah peranan dan aktiviti ekspresif. Peranan dan aktiviti instrumental merujuk kepada peranan mencari nafkah. Aktiviti ini telah diterapkan kepada lelaki sejak mereka kanak-kanak lagi. Contohnya, suami dan bapa berperanan untuk mencari nafkah seperti membekalkan makanan dan tempat tinggal untuk keluarganya. Peranan dan aktiviti ekspresif pula merujuk kepada isteri atau ibu memberi sokongan emosi bagi mengekalkan stabilitas keluarga, hal-hal kerja rumah dan membesarkan anak serta menyokong peranan suami atau bapa. Hal ini demikian menunjukkan struktur keluarga yang memainkan peranan masing-masing dalam institusi keluarga. Teori struktur kefusian yang digunakan dalam perspektif keluarga ini mendapat kritikan umum dan mempunyai kelemahan tersendiri. Antara kelemahannya adalah yang pertama, terlalu menekankan kepada kestabilan dan turutan. Dalam konsep teori ini yang digunakan, struktur keluarga, dapat kita lihat peranan itu telah pun diterapkan sejak kanak-kanak mengikut gender mereka. Jelas dinyatakan di mana lelaki berperanan mencari nafkah, manakala perempuan berperanan dalam menyokong peranan lelaki tersebut. Kelemahan yang kedua adalah mengabaikan perubahan sosial. Pandangan Parsons tentang peranan instrumental dan ekspresif lelaki dan wanita adalah sangat kuno dan berguna di sekitar tahun 1950. Hari ini, majoriti wanita bekerja dan bergaji menyebabkan peranan yang ditekankan Parsons di dalam teori ini menjadi semakin kabur kerana kedua-dua pasangan kini lebih cenderung untuk mengambil kedua-dua peranan ekspresif dan instrumental. Kelemahan yang terakhir adalah mengabaikan eksploitasi wanita. Ahli fungsi cenderung mengabaikan cara wanita mengalami pembahagian kerja seksual dalam keluarga. Malah, pada hari ini, wanita masih menjadi penjaga kanak-kanak utama dalam 90% keluarga dan menanggung kerja-kerja tambahan yang dipikul oleh tanggungjawab ini berbanding pasangan lelaki mereka. Peranan jantina dibina secara sosial dan biasanya melibatkan penindasan terhadap wanita. Tiada sebab biologi untuk pandangan ahli fungsional tentang pengasingan peranan menjadi pencari nafkah lelaki dan suri rumah wanita. Kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa teori ini digunakan dalam struktur keluarga bagi menghasilkan peranan suami dan juga isteri. Namun, pada era globalisasi kini, teori ini tidak dapat lagi digunakan kerana ramai wanita sudah pun berkejaya dan punya wang sendiri serta turut berperanan dalam mencari nafkah untuk keluarga. Teori ekologi interaksi manusia.
Teori ini merupakan satu perkembangan dan penelitian yang berkait dengan proses perkembangan manusia sepanjang hayat dalam lingkungan yang sebenarnya semasa manusia hidup. Dalam memahami perkembangan manusia, kita hendaklah mempertimbangkan seluruh sistem dan proses mengenai sistem ekologi yang melibatkan pertumbuhan itu terjadi sepanjang hidup manusia. Selain itu, ia juga mempengaruhi perkembangan individu dengan interaksi alam sekitar. Dalam kata lain, interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya dinilai secara signifikan. Pengaruh persekitaran memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi kesan ke atas perkembangan individu tersebut. Teori ini juga menekankan tentang kepentingan interaksi dinamis dan kompleks dalam lingkungan individu yang bertindak sebagai pemicu proses perkembangan mereka. Penyesuaian antara manusia dengan corak persekitarannya seperti haiwan, tumbuhan dan unsur-unsur lain yang terdapat di kawasan persekitaran mereka. Teori ini terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan juga kronosistem. Perkara-perkara yang telah dinyatakan tadi, ia meliputi hubungan antara perkembangan dan pertumbuhan seseorang dengan lingkungan persekitaran manusia. Oleh itu, bahagian-bahagian tersebut memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Mikrosistem. Ia merupakan suatu pola yang berkaitan dengan peranan sosial serta kegiatan yang melibatkan hubungan interpersonal yang dialami oleh seseorang ketika proses perkembangan mereka berlaku, ketika manusia berinteraksi dalam lingkungan persekitaran mereka secara langsung. Hal ini merujuk kepada apa yang terjadi sepanjang interaksi itu berlaku dan ketika mereka melakukan aktiviti yang tertentu di mana ia memberi impak perkembangan kepada manusia. Hal ini merangkumi lingkungan persekitaran seperti sekolah, tempat kerja, kelompok masyarakat sebaya dan juga keluarga. Contoh yang boleh diberikan dalam keadaan ini ialah interaksi kanak-kanak dalam keluarga seperti hubungan interaksi antara ayah dan seorang anak. Dalam keluarga, ibu bapa memegang watak penting yang bertindak sebagai ejen sosialisasi dalam kehidupan kanak-kanak semasa proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Faktor persekitaran dalam lingkungan keluarga mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dan ini merupakan faktor yang terbesar dalam mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ini. Pembentukan sosialisasi kanak-kanak di peringkat awal, individu yang terlibat semasa berinteraksi memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi perkembangan dan pengaruh yang kuat kepada mental dan fizikal kanak-kanak tersebut. Teori ekologi interaksi manusia yang seterusnya adalah mesosistem. Mesosistem merupakan perhubungan yang berlaku antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Peristiwa, masalah ataupun isu yang berlaku dalam sesebuah mikrosistem akan mempengaruhi interaksi antara mikrosistem yang lain. Sebagai contohnya, keadaan di rumah akan mempengaruhi tingkah laku, personaliti dan juga emosi kanak-kanak apabila berada di sekolah. Oleh hal demikian, persekitaran kanak-kanak bertanggungjawab dalam membantu mereka ini untuk kembali fokus dalam pelajaran. Dan pada masa yang sama masih mengambil berat terhadap perasaan mereka. Misalnya, guru-guru di sekolah boleh berbincang dengan ibu bapa tentang masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini. Kemudian, ibu bapa sebagai salah satu komponen dalam mikrosistem kanak-kanak boleh bertindak dengan mengambil langkah sentiasa meluangkan masa dan juga menunjukkan suasana yang ceria di hadapan kanak-kanak walaupun mengalami masalah antara suami isteri. Hal ini kerana rumah dan sekolah merupakan tempat utama untuk kanak-kanak berkembang. Oleh itu, persekitaran yang positif dan ceria sangatlah penting untuk diwujudkan. Nama saya Ilya Sarah Betty Abdul Aziz. Nombor matrik 061881. Saya akan menerangkan tentang makrosistem.
mikrosistem dan ekosistem. Mikrosistem ialah perubahan keadaan dalam tempoh suatu masa. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak hari ini lebih fokus kepada permainan-permainan komputer atau kemajuan teknologi yang ada pada masa kini jika dibandingkan dengan kanak-kanak 30 tahun dahulu yang lebih suka bermain di persekitaran rumah. Makrosistem merujuk kepada perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina amat dititik beratkan. Di sesetengah negara pula, kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan di mana mereka diberi peluang untuk belajar dan bekerja berbanding kaum wanita. Berlainan pula dengan negara-negara barat, kaum wanita mempunyai peluang dan hak yang sama rata dalam memenuhi kehendak dan keperluan semasa. Tanpa kita sedari, hal ini akan memberi kesan ke atas perkembangan sosial dan emosi, terutamanya ke atas peranan mereka dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, faktor persekitaran juga merupakan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Suasana tempat tinggal yang harmoni dapat membantu membina persekitaran yang baik untuk seseorang kanak-kanak membesar serta melalui proses perkembangan yang menyeluruh. Ekosistem pula merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan individu tersebut. Keadaan ini menjelaskan bahawa pengalaman seseorang individu akan turut mempengaruhi orang di sekelilingnya. Misalnya, ibu bapa membuat keputusan untuk berpindah rumah tanpa meminta persetujuan daripada anak-anak. Disebabkan hal itu, persekitaran anak-anak akan berubah kerana mereka tidak dapat membiasakan diri di tempat baru pada peringkat awal. Keadaan ini dapat membuktikan bahawa anak-anak itu tidak terlibat dalam keputusan yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Namun, keputusan itu turut memberi kesan ke atas diri anak-anak tersebut. Terakhir yang diperkenalkan ialah kronosistem. Kronosistem merupakan perubahan sesuatu keadaan dalam suatu tempoh masa. Keadaan ini boleh dilihat melalui arus perubahan dan perkembangan teknologi maklumat. Perkara ini dapat dilihat dengan permainan video games seperti PUBG, ML yang semakin menempa nama dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi kanak-kanak. Berbeza pula dengan kanak-kanak pada zaman dahulu yang lebih didedahkan kepada permainan tradisional seperti congkak, layar-layar dan juga gasing. Selain itu juga proses PDP juga turut mengalami perubahan, iaitu proses PDP dijalankan secara dalam talian. Walaupun ianya memudahkan kanak-kanak juga guru-guru, namun ia juga menimbulkan pelbagai masalah, iaitu seperti kehadiran pelajar yang semakin berkurangan, suasana di rumah yang kurang kondusif dan juga masalah keciciran dalam kalangan pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan, di samping faktor capaian internet yang kurang stabil. Oleh itu, mikrosistem dalam kehidupan kanak-kanak iaitu tenaga pengajar, ibu bapa dan masyarakat semakin mengambil inisiatif bagi membantu kanak-kanak dalam proses pembelajaran mereka. Misalnya, guru-guru pada hari ini bertindak berkunjung sendiri ke rumah pelajar untuk mengedarkan bahan-bahan dan buku-buku untuk membantu proses pembelajaran kanak-kanak. Kesimpulannya, bagi teori ekologi ini, ia mengkaji perkaitan antara manusia dan persekitarannya. Terdapat bahagian-bahagian yang saling berkait rapat iaitu mikro, meso, eko, makro dan juga krono. Kesemua bahagian ini penting dalam perkembangan hidup manusia sepanjang hayat. Dalam teori ini, proses perkembangan dan pertumbuhan dalam kelima-lima bahagian itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. Seperti yang telah dikatakan oleh Brenner, sistem ini mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dan akan memberikan implikasi kepada tenaga pengajar untuk mempersiapkan diri semasa proses pembelajaran. Selain itu, punca berlaku konflik dalam masyarakat adalah disebabkan oleh pengagihan kuasa dan akses kepada sumber yang tidak sama rata.
Tahap kuasa setiap individu atau kumpulan adalah berbeza. Perbezaan ini dipanggil sebagai jurang yang mana ia ditentukan oleh perbezaan kelas, bangsa, diskriminasi jantina, budaya dan lain-lain. Namun begitu, konflik yang timbul telah dianggap normal kerana ianya telah menjadi fitrah kehidupan bermasyarakat. Konflik ini juga dilihat sebagai pemacu kepada hidup bersatu padu. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila terjadinya konflik, mereka akan berkumpul untuk mencari penyelesaian, dan apabila keputusan dapat dibuat, mereka akan menjadi lebih bersefahaman dan akan menggalakkan kehidupan yang harmoni. Sekian, terima kasih.